Baik, seterusnya adalah soalan seterusnya kita tengok ke bawah. Rajah 12 menunjukkan susunan radar dalam satu eksperimen. Okey, kalau eksperimen ni dia glamour lah, awak cara nak kenal ni pokok, ni daun kan. Okey, daun. Yang ini dia ada air. Air ni awak tengok dia bersambung sehingga ke bikar ini dan ada juga air daripada sini dimasukkan. Jadi awak dah boleh kaitkan sebenarnya bila ada pokok, ada air. Dan maknanya ini adalah eksperimen berkaitan dengan transpirasi. Maksudnya pergerakan air keluar dari stoma. Maknanya gitulah transpirasi, air keluar daripada stoma. Jadi dia nak tengok ni, saya cerita sikitlah pasal eksperimen ni. Dia nak tengok adakah air ini bergerak diserak oleh tumbuhan ni. Jadi pergerakan gelembung udara ni dia akan ukur daripada sini dalam jangka masa yang berapa lama, ataupun dia ubah faktor transpirasi. Kita ada 4 faktor transpirasi. Jadi kalau dia ubah faktor transpirasi ni, adakah gelembung udara ini akan cepat gerak ataupun lambat gerak? Tu. Okey, jadi 4 faktor transpirasi kita tengok. Mendegak banyak ni. Okey. Faktor transpirasi. Okey, yang pertama. Saya buat kecil sekejap, saya buat besar dulu. Okey, yang pertama antara faktor berikut manakah menyebabkan gelembung udara? Ni highlight ya. Ajar diri awak highlight bergerak dari L ke M dalam masa yang paling singkat. Okey, mana L? Ni daripada L, daripada sini dia nak pergi ke sini dengan paling cepat. Paling cepat. Jadi mestilah faktor transpirasi ni dia membantulah. Okey, sekejap saya turun dulu. Okey, kalau kita tengok 4 faktor transpirasi yang dia sudah senaraikan di jawapan dia. Yang pertama ialah suhu, yang kedua adalah pergerakan udara. Ada kipas, tak ada kipas. Ada angin, tak ada angin. Okey, yang ketiga adalah kelembapan udara. Dan yang keempat ialah keamatan cahaya. Jadi, faktor transpirasi yang cepat hilang air kalau suhu ini tinggi. Pergerakan udara dia banyak. Kelembapan udara dia kurang. Maksudnya udara dia kurang lembab lah. Jadi barulah tinggi faktor transpirasi ni. Dan keamatan cahaya dia tinggi. Jadi bila keamatan cahaya tinggi, barulah faktor transpirasi, barulah transpirasi bertambah. Jadi kalau nak bergerak masa paling singkat, bermaksud transpirasi paling cepat. Jadi yang mana satu menyebabkan faktor yang menyebabkan transpirasi paling cepat. Okey, yang pertama suhu bertambah. Dan maksud betul lah. Okey, jadi sebenarnya jawapan dia memang A pun. Kalau kita tengok jawapan kedua, pergerakan udara berkurang. Maknanya kurang angin. Jadi lambatlah dia gerak. Okey, yang salah. Kelembapan udara bertambah. Udara relatif bertambah. Jadi kalau makin lembab udara, makin kurang lah faktor transpirasi tu. Dan keamatan cahaya berkurang. Makin kurang cahaya, makin kuranglah kadar transpirasi. Jadi jawapan untuk soalan ini adalah A. Okey, nombor 23. Rajah 13 menunjukkan satu komponen sel tumbuhan. Apakah kesan kerosakan struktur X terhadap fungsi komponen tersebut? Okey, struktur X ni apa? Kenal pasti dulu. Ini adalah ni memang kloroplas pun. Kloroplas. Okey.
Dan struktur yang berlipat-lipat ni adalah granum. Okey, kerja granum apa? Dia untuk menyerap cahaya matahari. Okey. Jadi, kalau tidak boleh serap matahari, maknanya dia rosak. Rosak, tak boleh serap cahaya. Tak boleh serap cahaya. Jadi, apakah kesannya? Bila dia tak boleh serap cahaya, maksudnya dia tidak boleh buat fotosintesis. Okay, kalau dia tak boleh buat fotosintesis, apa yang akan berlaku? Yang mana satu? Kepekatan oksigen meningkat ke? Karbon dioksida meningkat ke? Okey. Jadi, kita kembali kepada dia punya, apa kata? Persamaan. Okey. Jadi, untuk fotosintesis, dia persamaan dia adalah air tambah dengan karbon dioksida. Air ni 12 molekul. Tambah karbon dioksida menghasilkan oksigen, air lagi. Ni air ni 6. Okey, dan juga glukosa. C6H6O6. Okey. Jadi, bila melalui persamaan ni, awak boleh tengok lalu apa yang boleh, yang akan rosak bila dah jadilah. Okey, jadi contoh kepekatan gas oksigen meningkat. Jadi, bila tak ada fotosintesis, hot ni semua tidak ada. Jadi, oksigen meningkat, salah. Kepekatan gas karbon dioksida meningkat. Hot ni jadi tinggi. Dah betul lah, sebab dia akan masuk semua gas karbon dioksida ni. Cuma dia tidak digunakan untuk fotosintesis. Okay, jadi B. Dan lebih banyak molekul air dihasilkan. Jadi bila tak ada fotosintesis, tak ada lah air ni. Okay, lebih banyak digunakan. Okay. Dan last sekali adalah lebih banyak glukosa dihasilkan. Pun sama. Bila tu dia tak ada. Okay. Jadi jawapan dia adalah B. Okay, seterusnya. Seorang petani mendapati bahawa pokok kegemarannya berubah menjadi warna ungu. Okey, apakah kekurangan nutrien yang dialami? Okey. Jadi kalau warna ungu, dia adalah satu benda lah yang awak kena tengok adalah ini adalah fosforus. Warna ungu. Ingat hint dia dah, ungu adalah disebabkan kekurangan fosforus. Apa berlaku kalau magnesium kurang? Magnesium kurang, dia akan menghasilkan titik merah pada daun. Ni warna ungu pada daun. Okey, itu magnesium. Kalau kurang nitrogen, dia menjadi klorosis. Maksudnya dia jadi pucat. Ataupun warna kuning. Daun jadi kuning. Tidak cukup nitrogen. Okey, dan bila tidak cukup karbon, dia terbantuk. Dia tak besar-besar. Jadi ingat setiap setiap satu-satu dia punya tips dia. Okey, dia punya main point dia. Okey, seterusnya mana ni nak turun bawah tak boleh ni. Okey, untuk soalan 25, sel rambut akar adalah penting. Sel rambut akar adalah penting untuk pengambilan air dalam tumbuhan. Pernyataan berikut yang manakah benar berkenaan mengenai sel tersebut? Okey, yang pertama, sel rambut akar ni benda. Sel rambut akar, kalau kita refresh balik struktur dia, dia macam ini. Okey, kita sambung video yang seterusnya.